Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kelas PDPR kita bagi tahun 2021. Okey, sebelum kita masuk topik ubahan langsung, ayuh kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari dalam video yang terdahulu. Okey, bagi topik ubahan bab 1, ubahan terbahagi kepada 3 bahagian. 1.1 ubahan langsung. Okey, jadi dalam ubahan langsung ni kita telah pelajari maksudnya, iaitu apabila pemboleh ubah Y bertambah, X juga akan bertambah dengan kadar yang sama. Okey, begitu juga sebaliknya. Apabila Y berkurang, X akan berkurang dengan kadar yang sama. Okey, jadi dalam bentuk hubungan ubahan, Y adalah berkadaran dengan X. Kita akan tulis simbol ni adalah berkadaran dengan yang tengah-tengah ni. Okey, jadi untuk persamaan dia akan jadi Y sama dengan KX. Wujud K dan wujud K apabila sama dengan ditulis. Okey, dan untuk mencari pemala Y per X. Okey, kesemua ini kita telah pelajari dalam video lepas. Okey, dalam hubungan dalam ubahan langsung juga akan ada ubahan tercantum. Okey, dalam ubahan tercantum ni dia akan ada lebih daripada 2 pemboleh ubah bagi ubahan langsung. Okey, dia ada X, Y, Z. Okey, dia boleh jadi Y adalah berkadaran dengan X dan Z. Dia ada 2 atau lebih, dia ada lebih daripada 2 pemboleh ubah. Okey, jadi untuk ubahan langsung semua topik telah dipelajari. Hari ini kita akan masuk ubahan songsang. Jadi kita akan masuk ubahan songsang. Standard pembelajaran kita yang pertama hari ini adalah menerangkan maksud ubahan songsang. Okey, mari kita tengok sama-sama apakah maksud ubahan songsang. Okey, maksud ubahan songsang. Pemboleh ubah Y bertambah. Okey, dia kata kat sini Y bertambah. Apabila pemboleh ubah X berkurang, Y bertambah, X berkurang pada kadar yang sama dan sebaliknya. Okey, hubungan ini juga boleh ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Okey, berdasarkan maksud ni dapatlah kita simpulkan maksud ubahan songsang ni adalah apabila Y bertambah, X berkurang dengan kadar yang sama. Okey, kadar perubahan dia mestilah sama, pemala dia sama. Kadar yang sama. Okey, dia kata sebaliknya. Maknanya ubahan songsang ni juga boleh bermaksud Y berkurang, X bertambah pada kadar yang sama juga. Kadar yang sama. Okey, kita dah tengok maksud ubahan songsang. Dia berbeza dengan ubahan langsung. Kalau ubahan langsung tadi Y bertambah, X juga akan bertambah. Tapi untuk ubahan songsang, Y bertambah, X berkurang. Okey, jadi untuk lebih faham lagi, kita akan pergi tengok contoh. Contoh 15 muka surat 18. Okey, pelajar boleh bersedia dengan buka buku teks contoh 15 muka surat 18. Okey, inilah contoh 15 muka surat 18. Soalan dia menyatakan bahawa Chia Ming mengambil bahagian dalam satu larian maraton dengan jarak 42 km. Okey, maknanya dekat sini 42 km ni adalah jarak larian Chia Ming. Okey, jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa yang diambil oleh Chia Ming dengan laju puratanya. Okey, masa diberi 4, 5, 6, 7, 8 jam. Okey, laju purata pula adalah 10.5, okey, 8.40, 7, okey, dan seterusnya. Okey, maksudnya dekat sini pada jam yang keempat larian Chia Ming, laju bagi purata lariannya adalah 10.5 km per jam.
Jadi soalan pertama dia kata, nyatakan perubahan pada laju purata jika masa diambil bertambah 2 kali ganda. Okey, dia kata masa bertambah 2 kali ganda. Okey, jadi cikgu nak tunjukkan apabila masa bertambah 2 kali ganda. Maksudnya dekat sini 4 akan didarab dengan 2. Setiap masa tu kita darabkan 2 sebab dia kata 2 kali ganda. Maknanya kat sini darab 2. Okey, jadi yang pertama 4 darab 2, 5 darab 2, 6 darab 2, 7 darab 2 dan 8 darab 2. Okey, kita akan dapat nilai dia adalah 8, 10, 12, 14 dan 16. Okey, ini masa yang baru setelah masa didarabkan 2. Okey, dia minta apa yang berlaku pada laju purata jika masa dia bertambah 2 kali ganda. Okey, kalau kita tengok rumus dekat sini, dia kata laju purata sama dengan kilometer bahagi dengan jam. Okey, jadi laju purata sama dengan jarak bahagi dengan masa. Ni formula dia. Untuk dapat laju purata, jarak kena dibahagikan dengan masa. Okey, jadi jarak bagi perjalanan tidak berubah, 42. Jadi kita bahagikan dengan masa yang baru dapat. 42 bahagi dengan masa yang baru dapat, yang dah dikali gandakan tu, 2 kali gandakan. Okey, tekan kalkulator, kita akan dapat 5.25. Okey, seterusnya 42 bahagi 10 akan dapat 4.2. 42 bahagi 12 akan dapat 3.5. 42 dibahagikan dengan 14 akan dapat 3. Okey, 42 bahagi dengan 16 akan dapat 2.625. Okey, jadi anak-anak, kalau awak perhatikan, okey, 5.25 ni adalah separuh daripada laju purata dia yang asal. Okey, asal dia adalah 10.50. Setelah masa didarab 2 kan, setelah masa dikali 2 kali ganda kan, laju purata dia berkurang jadi 2 kali ganda. Okey, jadi awak perhatikan 8.40 jadi 4.20. Dia berkurang 2 kali ganda. Okey, jadi soalan minta kita nyatakan perubahan. Okey, jadi dekat sini kita boleh simpulkan apabila masa bertambah 2 kali ganda, maka laju purata berkurang 2 kali ganda. Okey, inilah maksud bagi ubahan langsung. Apabila pemboleh ubah Y bertambah, X akan berkurang. Okey, dengan kadar yang sama. Okey, jadi maksud kadar yang sama di sini adalah semua masa akan bertambah 2 kali ganda. Semua darab 2. Laju purata pula semua berkurang 2 kali ganda. Semua bahagi 2. Begitulah maksud dia. Okey, jadi dekat sini kita simpulkan apabila masa bertambah 2 kali ganda, maka laju purata berkurang 2 kali ganda. Okey, ini untuk bahagian A. Kita akan pergi ke soalan dia yang B. Okey, masih lagi soalan yang sama tapi soalan B. Okey, dia kata di sini soalan menyatakan bahawa masa akan berkurang 1.5 kali ganda.
Okey, apa maksud berkurang 1.5 kali ganda? Maksudnya dekat sini semuanya akan dibahagikan dengan 1.5. Okey, jadi boleh buat sama-sama dengan cikgu. 4 dibahagikan dengan 1.5. Kita akan dapat nilai 2.67. 5 dibahagikan dengan 1.5. 3.33. Okey, dan seterusnya. Okey, inilah masa berkurang 1.5 kali ganda. Okey, untuk laju purata guna rumus sama macam tadi. Jadi jarak bahagi masa. Okey, laju purata adalah jarak bahagi masa, jarak dia adalah 42. Bahagikan dengan masa, masa dia yang baru adalah 2.67. 2.67. Okey, jadi tekan kalkulator, kita akan dapat nilai di sini 15.73. Okey, jadi yang ni pun 42 dibahagikan dengan 3.33, kita akan dapat nilai 12.61. Okey, awak tekan kalkulator untuk semua bahagian. Okey, jadi cikgu tulis siap-siap dekat sini, dapat 10.5, 8.99, 7.88. Okey, kita perhatikan. Sekarang masa berkurang 1 kali 1.5 kali ganda. Jadi laju purata pula daripada 10.5 naik 15.73. Maknanya dekat sini dapatlah kita simpulkan apabila masa berkurang 1.5 kali ganda, maka laju purata akan bertambah 1.5 kali ganda. Okey, itulah maksud ubahan songsang. Apabila pemboleh ubah Y bertambah, X berkurang. Apabila pemboleh ubah apabila pemboleh ubah Y berkurang, X bertambah. Okey, itulah songsangan dia. Okey, jadi kita akan pergi standard pembelajaran yang seterusnya. Okey, untuk standard pembelajaran yang kedua hari ini adalah menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan songsang. Maksudnya kita nak cari hubungan antara dua pemboleh ubah. Okey, jadi ini sedikit nota. Nota sebelum kita pelajari dengan lebih lanjut. Okey, untuk menulis Y berubah secara songsang, kita akan tulis Y berkadaran dengan simbol hubungan ni 1/X. Okey, maknanya dekat sini X ni akan duduk di bawah. X akan duduk di bawah. Untuk hubungan songsang, X akan duduk di bawah. Ada 1 dekat atas dia, X di bawah. Okey, jadi kalau kita tukarkan dia dalam bentuk persamaan, letak sama dengan tambah K di atas. Okey, untuk cari pemalas K, tinggalkan K di sini, X akan pindah sebelah. Dia jadi YX sama dengan K. Okey, jadi K sama dengan YX. Maknanya untuk cari pemalas, kita akan darabkan Y dengan X. Okey, jadi ini bentuk graf bagi hubungan songsang, ubahan songsang. Okey, jadi graf yang pertama, jika Y melawan X, okey, Y melawan X, graf yang terhasil adalah graf salingan hiperbola bentuk dia. Okey, jadi ini graf berbentuk hiperbola. Okey, untuk yang seterusnya, ini graf Y melawan 1/X, dia akan dapat garis lurus di sini. Okey, kita pergi tengok contoh untuk lebih faham. Okey, bagi contoh ni, soalan minta kita tentukan Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X dengan X kuasa 3
dan X atau tidak. Dia nak tengok dia berubah secara songsang atau tidak. Okey, berdasarkan nota yang cikgu bagi tahu tadi, untuk cari pemalah kita kena darabkan Y dengan X, ataupun Y kena didarabkan dengan punca kuasa 2X untuk soalan pertama ni. Okey, kita akan tengok. Jadi ini soalan dia. Soalan dah beri X sama dengan 4, Y sama dengan 30. Dia minta kita darabkan punca kuasa 24. Okey, jadi darabkan punca kuasa 24 didarabkan dengan 30 di sini. Okey, jadi darabkan dengan 30. Tekan kalkulator, awak akan dapat nilai dia sama dengan 60. Okey, jadi untuk yang kedua, punca kuasa 29 didarabkan dengan 20. Okey, tekan kalkulator, dapat 60. Okey, begitu juga untuk soalan yang seterusnya. Punca kuasa 216 didarabkan dengan 15. Dapat juga 60 di sini. Tekan kalkulator. Punca kuasa 25 darab dengan 12 pun akan dapat 60. Okey, kita perhatikan semua pemalah yang kita dapat adalah sama. 60, 60, 60, 60. Jadi dekat sini dapatlah kita simpulkan bahawa maka Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Okey, bagi contoh yang kedua, dia minta kita darabkan X kuasa 3 dengan Y. Jadi dekat sini cikgu buat 1 kuasa 3 sebab X kita 1. Darabkan dengan 27. Tekan kalkulator, akan dapat 27. Okey, untuk soalan kedua, 2 kuasa 3 darab 27. Okey, akan dapat 24 di sini. Nampak macam lain sikit kan? Okey, jadi 3 kuasa 3 darab 27 tadi. Okey, tadi yang kedua ni darab dengan 3. Cikgu minta maaf. Okey, yang ketiga, 3 kuasa 3 darab dengan 2. Okey, jadi dapatlah 3 kuasa 3 dapat 54. Okey, jadi dapat 54 di sini. Yang seterusnya, 4 kuasa 3 darab dengan 1. Okey, jadi X kita kuasa 3. 4 kuasa 3 darab dengan 1 akan dapat 64. Okey, perhatikan nilai K dia. 27, 24, 54, 64. Dia tak boleh jadi pemalah sebab nilai dia tak sama. Maka kita dapat simpulkan dekat sini Y tidak berubah secara songsang dengan X kuasa 3. Kenapa kita boleh simpulkan begitu? Kerana nilai pemalah dia tidak sama. Okey, jadi kita pergi contoh yang seterusnya. Okey, yang ni soalan dia minta kita darabkan X dengan Y. Okey, jadi darabkan 1 darab 36 akan dapat 36. 2 darab 18 dapat 36. 3 darab 12 dapat 36 juga. 4 darab 9 dapat 36 juga. Okey, jadi dapatlah kita simpulkan maka Y berubah secara songsang dengan X. Okey, siap. Okey, jadi dekat sini kita tahu bila dia berubah secara songsang, bila hasil darab yang dia minta, soalan minta ni dapat sama. Maknanya kadar perubahan dia adalah sama. Okey, jadi daripada contoh 1, 2, 3 ni, cikgu akan pilih satu yang berubah secara songsang untuk lukiskan graf. Okey, jadi cikgu pilih contoh 3 untuk lukiskan graf.
Okey. Jom kita tengok. Okey, ini contoh 3. Contoh 3 tadi saya dah bawa keluar dia. Okey, dia kata menggunakan skala yang sesuai, lukis graf Y melawan 1/X dan tunjukkan bahawa Y berubah secara songsang dengan X. Okey, dekat sini untuk kita lukis graf garis lurus, kita kena hasilkan satu pemboleh ubah 1/X di sini. Okey, jadi kita akan bahagikan X kita 1 dekat sini. 1 bahagi 1 dapat 1. 1 bahagi 2 dapat 0.5. Okey, 1 bahagi 3 dapat 0.33. 1 dibahagikan dengan 4 dapat 0.25. Okey, jadi tabel cikgu dah siap. Okey, step pertama kita hasilkan 1/X. Okey, step yang kedua, kita akan labelkan paksi. Okey, soalan kata dengan menggunakan skala yang sesuai. Okey, maknanya dekat sini suka hati kita nak pakai skala apa, tapi saya cadangkan guna yang supaya kita senang plot. Okey, kalau kita perhatikan di sini, paksi 1/X, 1/X kat sini. Nilai paling kecil 0.33. Nilai paling besar adalah 1. Jadi cikgu nak pakai skala 0.1 supaya saya senang nak lukis. Tapi kalau nak pakai 0.2 pun boleh. Okey, jadi teruskan 0.1, 0.2 sehingga sehingga 1.0. Kenapa cikgu buat sehingga 1.0? Sebab 1/X kita nilai yang tertinggi adalah 1. Okey, jadi untuk paksi Y, kita perhatikan dia ada 36, 18, 12, 9. Okey, nak pakai sifir apa di sini? Cikgu rasa kalau saya nak pakai sifir 6. Saya akan pakai skala 6. Okey, kena gunakan skala yang sama. Okey, jadi dia mesti seragam. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Okey, jadi sekarang kita akan belajar plotkan graf tersebut. Okey, apabila apabila 1/X nilai dia 1, Y dia adalah 36. Jadi kita plot sama-sama. X 1/X 1, Y dia 36. Okey, kalau kita buat titik-titik-titik, sini jumpa sini. 1, 36. Okey, yang kedua 0.5 18. 0.5. Okey, sini 18. Yang ketiga 0.33 12. 0.33 lebih sikit. Dia dapat 12 kat sini. Lebih sikit daripada 0.3. Okey, yang terakhir 0.25 9. 0.25 ni dia duduk tengah-tengah antara 0.2 dan 0.3. Okey, jadi 0.25 dapat 9. Kat sini. 9 akan duduk tengah-tengah antara 6 dan 12. Okey, ambilkan penggaris awak. Sambungkan semuanya. Okey, kita akan dapati graf yang terhasil adalah graf garis lurus bagi graf Y melawan 1/X. Okey, jadi siaplah graf. Inilah graf bagi ubahan songsang Y melawan 1/X. Okey, bagaimana kita nak buktikan bahawa graf ni adalah graf bagi ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan X? Okey, kita buktikan dengan graf Y melawan 1/X menunjukkan garis lurus
lurus yang bermula daripada asalan. Okey, jadi kita dapat simpulkan bahawa Y berubah secara songsang dengan X apabila graf Y melawan 1/X-nya menunjukkan garis lurus yang bermula daripada asalan. Okey, ini graf kita. Dia lalu asalan, dia merupakan garis lurus. Okey, maknanya dia adalah berubah secara songsang. Y berubah secara songsang dengan X. Okey, jadi kita akan pergi ke penyelesaian yang berikutnya. Okey guys, ini soalan nombor 19 muka surat 23 buku teks. Soalan. Nampak macam ayat panjang, jangan lupa keluarkan highlight untuk kita cari isi penting. Okey, soalan dia kata tarikan graviti F. Cikgu jumpa pemboleh ubah pertama, F. Berubah secara songsang dengan kuasa 2, jarak di antara dua buah objek D. Okey, kita dah dapat bentuk satu persamaan di sini. Okey, jadi persamaan tersebut adalah F bentuk berkadaran dengan ni berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak. Jadi cikgu dah keluarkan ini bentuk dia. Bentuk ubahan, hubungan ubahan. Diberi tarikan graviti antara dua buah objek ialah 15 Newton dan jaraknya adalah 1.2 meter. Okey, saya dapat dua data lagi. Okey, jadi data yang pertama dia bagi dia punya tarikan graviti. Minta maaf. Dia bagi tarikan graviti dia 15 dan dia beri jaraknya adalah 1.2. Okey, dia minta kita tuliskan satu ungkapan F dalam sebutan D. Okey, kenapa dia beri dua data ni? Supaya kita boleh cari nilai K itu berapa, nilai pemala tu berapa. Dia dah bagi kan? Okey, jadi kita tengok step macam mana nak selesaikan. Okey, pertama tuliskan dalam bentuk hubungan ubahan. Kedua, tukarkan dia dalam bentuk persamaan. Sama macam ubahan, langsung. Okey. Dah tukar dalam bentuk persamaan, kita gantikan nilai dia. Okey, jadi dekat sini F adalah 15. Cikgu ganti 15. K per D. D kita adalah 1.5 kuasa 2. Okey, berbalik kepada soalan, kita sedang mencari nilai K. Kita nak K. Tak nak 1.2 kuasa 2. K dengan 1.2 kuasa 2 ada operasi bahagi. Pindah sebelah akan jadi darab. Okey, jadi 15 didarabkan dengan 1.2 kuasa 2 sama dengan K. Okey, tekan kalkulator, kita akan dapat nilai 21.6 sama dengan K. Okey. Anak-anak, K kita sama dengan 21.6. Soalan kata tuliskan satu ungkapan F dalam sebutan D. Dia kata F dalam sebutan D sahaja. Okey, jadi daripada persamaan ni, kita akan gantikan nilai K kita. Dia akan jadi F sama dengan 21.6 D kuasa 2. Okey, inilah dia ungkapkan F dalam sebutan D. Okey, siap. Kita tengok contoh yang berikutnya. Okey, bagi contoh 20 muka surat 23, soalan menyatakan bahawa diberi P berubah secara songsang dengan Q. Okey, ni ayat dia. P berubah secara songsang dengan Q. Okey, jadi P berubah secara songsang dengan Q. Bila songsang, Q mesti duduk bawah. Okey, diberi jika P sama dengan 2. Ni data pertama dia bagi. Apabila Q sama dengan 7. Kenapa dia bagi dua nilai pemboleh ubah ni? Supaya kita boleh cari nilai K itu berapa. Okey, jadi ni kes yang pertama. Soalan dia pula, okey, ni yang pertama. Dia bagi data yang pertama. Soalan dia pula, hitung nilai P. Maknanya dia tanya awak, P
P tu berapa? Apabila Q sama dengan 1.6. Okey, dia tanya awak P berapa? Q sama dengan 1.6. Okey, jadi pertama sekali gunakan data nombor 1. Cikgu tukar jadi bentuk persamaan. Okey, bentuk hubungan ubahan, tukar bentuk persamaan, gantikan nilai P sama dengan 2, K sama dengan 7. Okey, cari nilai K. 2 pindah sebelah. 7 pindah sebelah jadi darab. Okey, jadi 14 sama dengan K. K sama dengan 14. Okey, guna nilai yang dah dapat ni, gantikan nilai K. Okey, jadi cikgu dapat P sama dengan 14 per Q. Okey, kita dah dapat persamaan dia. Kenapa kita kena gunakan persamaan dia? Supaya kita boleh selesaikan soalan nombor 2 ni. Okey, soalan nombor 2 dia minta awak P berapa, Q sama dengan 1.6. Okey, jadi gantikan nilai. P sama dengan P sebab tak tahu. 14 dibahagikan dengan Q kita adalah 1.6. Okey, jadi 1.6. Tekan kalkulator. Sekejap kita tekan. Okey, kita dapat 8.75. Okey, jadi inilah jawapan kita. 8.75. Okey, kawan-kawan semua. Ini merupakan standard pembelajaran kita yang ketiga bagi ubahan songsang. Okey, kalau tadi kita dah belajar tentang hubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah bagi ubahan songsang. Bagi standard pembelajaran yang ketiga, kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah melibatkan ubahan songsang. Okey, dekat bawah ni ada contoh untuk menyelesaikan masalah melibatkan ubahan songsang. Okey, ini merupakan contoh 21 muka surat 25 buku teks. Okey, berdasarkan hukum Boyle, tekanan gas P, saya jumpa pemboleh ubah pertama, tekanan gas P bagi suatu jisim gas berkadar songsang. P berkadar songsang dengan isi padu gas V jika suhu gas itu adalah tetap. Apabila isi padu di dalam silinder itu ialah 80 cm padu, maka tekanan gas itu menjadi 190.25. Okey, hitung isi padu gas dalam sentimeter padu apabila tekanan gas di dalam silinder itu ialah 121.76. Okey, ayat dia panjang sangat, jangan risau. Cara dia masih sama. Okey, jadi daripada apa yang cikgu highlightkan, cikgu akan keluarkan data dia. Yang pertama, P berkadar songsang dengan V. Okey, jadi P berkadar songsang dengan V. Okey, itu data yang pertama. Data yang kedua dia bagi apabila isi padu silinder 80. Maknanya dekat sini 80 ni adalah nilai bagi V. Isi padu. Tekanan dia pula P itu adalah 190. Jadi kes yang pertama dia bagi nilai V sama dengan 80, P sama dengan 190.25. Okey. Jadi kita baca soalan seterusnya, dia kata hitung isi padu. Isi padu dia guna pemboleh ubah V. Jadi soalan kedua dia akan minta kita cari V berapa apabila dia punya tekanan sama dengan 121.76. Okey, jadi macam biasa cikgu cakap, kalau dia bagi dua pemboleh ubah di sini, mestilah dia nak kita cari nilai K, pemboleh ubah tu berapa. Okey, jadi terus pergi kepada bentuk hubungan ubahan ni. Tukarkan dalam bentuk persamaan. Okey, dah tukar dalam bentuk persamaan, gantikan nilai dia.
Jadi P adalah 190.25 sama dengan K perkan dengan V 80. Okey, jadi 190.25 darabkan dengan 80 sama dengan K. Okey, tekan kalkulator. Kita akan dapat nilai 15220 sama dengan K. Okey, maknanya dekat sini K kita sama dengan 15220. Okey, apa nak buat dengan nilai K? Mestilah kita akan gantikan dengan persamaan. Okey, jadi dia akan jadi P sama dengan 15220 perkan dengan V. Okey, cantik. Kita dah dapat persamaan kita. Apa guna persamaan kita? Untuk kita cari nilai bagi soalan yang kedua ni. Soalan yang ni. V berapa apabila P sama dengan 121.76? Gantikan saja. 121.76 sama dengan 15220 dibahagikan dengan V. Kenapa V tak ganti nilai? Sebab V lah soalan yang nak cari tu. Okey, jadi V pindah tempat dengan 121 ni. Dia boleh pindah sebab dia sini bahagi, pindah jadi darab. Yang ni bila dah jadi darab, dia pindah dia jadi bahagi. Okey, jadi V sama dengan 15220 dibahagikan dengan 121.76. Tekan kalkulator, dapat 125. Okey, maka siaplah soalan ni. Kita dah berjaya menyelesaikan soalan melibatkan ubahan songsang. Okey. Jadi sebelum cikgu tamatkan video untuk hari ini, mari kita sama-sama imbas kembali apa yang telah kita pelajari dalam video ini. Okey, yang pertama, abaikan simbol ni. Okey. Kesimpulan tentang ubahan songsang. Yang pertama, kita telah belajar tentang maksudnya. Okey, maksud ubahan songsang ni adalah apabila Y bertambah, X berkurang dengan kadar yang sama atau sebaliknya. Okey, jadi yang pertama kita dah belajar hari ni maksud. Yang kedua kita dah belajar adalah tentang hubungan dia. Hubungan antara dua pemboleh ubah. Kita belajar tentang bentuk hubungan, bentuk persamaan, cari nilai pemalah, dan kita juga telah pelajari graf. Graf garis lurus bagi Y melawan 1/X. Okey, kita juga telah pelajari cari nilai pemboleh ubah apabila diberi nilai pemboleh ubah lagi 1. Akhir sekali dalam video kita telah pelajari tentang penyelesaian masalah. Inilah kita selesaikan masalah yang hukum tekanan tadi. Okey, sampai jumpa lagi. Kalau tak faham, jangan risau, boleh WhatsApp cikgu. Apa-apa, saya doakan semoga berjaya, semoga faham tonton video ni. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.